Assalamualaikum. Hari ini kita sambung kembali pembelajaran kita tingkatan 5 SSM bab 1. Okey, kita pergi SK 1.3 iaitu pencegahan dan rawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey. Sebelum ini kita dah belajar ada mikroorganisma yang berfaedah. Okey. Untuk seterusnya 1.3 kita akan lihat mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Okey. Jadi yang pertama, apa yang dikatakan sebagai patogen? Patogen ialah mikroorganisma yang berbahaya yang menyebabkan penyakit. Itu yang dikatakan sebagai patogen. Okey. Contoh sekarang, penyakit yang kita sedia maklum sekarang ialah coronavirus yang disebabkan oleh virus. Jadi patogen itu adalah virus di mana dia yang menyebabkan sesuatu penyakit. Next, yang kedua, teknik aseptik. Apa yang dikatakan sebagai teknik aseptik? Teknik aseptik ialah merujuk kepada prosedur kesihatan yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen ataupun menyingkirkan patogen yang sedia ada. Bermaksud kita nak halang daripada patogen ni dekat dengan badan kita ataupun boleh dijangkiti. Okey. Jadi frasa mencegah lebih baik daripada merawat ialah membawa maksud kita lebih baik kita menjaga dahulu ataupun kita berwaspada sebelum kita dijangkiti. Okey. Seterusnya yang keempat, terdapat 5 jenis teknik aseptik. Ada 5 jenis aseptik. Yang pertama ialah perserilan. Yang kedua ialah pendidihan. Yang ketiga ialah penggunaan antiseptik itu sendiri. Yang keempat, penggunaan disinfektan. Dan yang terakhir, menggunakan sinaran. Seterusnya kita lihat perincian teknik aseptik yang pertama iaitu penserilan. Apa yang dikatakan sebagai perserilan? Perserilan membawa maksud proses membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek ataupun persekitaran. Daripada suatu objek ataupun persekitaran. Beberapa kaedah perserilan boleh dilakukan termasuklah menggunakan haba iaitu autoclave nama dia, ataupun kita boleh guna sabun iaitu sejenis bahan kimia, ataupun kita boleh gunakan kaedah sinaran. Salah satu contoh ialah menggunakan sinaran ultra ungu, sinaran UV, ataupun kita boleh gunakan tekanan tinggi. Salah satu contoh ialah menggunakan periuk tekanan. Dan yang terakhir, kaedah perserilan kita boleh guna penapis di mana dia boleh menapis zarah-zarah yang kecil daripada air ataupun cecair. Ini kaedah penapisan. Kaedah perserilan adalah bergantung kepada jenis mikroorganisma yang kita nak musnahkan ataupun kita nak buang. Contohnya suhu dalam autoclave mesti melebihi 130 dapat membunuh mikroorganisma dan sporanya sekali. Ini terlampau panas lah, terlampau tinggi. Penapis mikron juga mampu menapis zarah-zarah seni yang hampir 0.1 mikrometer dan 10 mikrometer daripada air ataupun cecair. Itu dua kaedah yang bagi perserilan. Seterusnya perincian yang kedua ia mengenai pendidihan. Seperti biasa bila sebut je air mendidih lebih kurang 100 darjah Celsius, ini biasa dalam kehidupan seharian kita bersihkan botol susu adik, ataupun di hospital kita guna jarum suntikan, so kita boleh didihkan, ataupun peralatan doktor gigi di mana dia didihkan dahulu supaya mikroorganisma yang berada pada peralatan ataupun kegunaan kita seharian dapat disingkirkan. Kaedah seterusnya ialah penggunaan antiseptik. Apa yang dikatakan sebagai antiseptik? Antiseptik ialah bahan kimia yang dapat disapukan pada permukaan kulit manusia ataupun luka untuk mencegah jangkitan patogen. Ini biasa. Kalau kamu luka, mesti doktor ataupun
klinik akan berikan kamu ubat kuning. So ubat kuning itulah dinamakan sebagai antiseptik. Okey, contohnya Acreflavin yang cikgu baru beritahu tadi iaitu ubat kuning ataupun Povidone, dan alkohol isopropyl 70% iaitu IPA. Setengah antiseptik seperti Acreflavin iaitu ubat kuning dan Povidone ini dapat membunuh mikroorganisma, dan sesetengah antiseptik boleh menyekat ataupun menghalang pertumbuhan. Awal-awal lagi kita dah tak bagi dia boleh hidup. Okey. So, alkohol isopropyl juga boleh digunakan sebagai ejen perserilan, dan juga secara tak langsung dia boleh jadikan sebagai antiseptik juga. Okey, ini biasanya diguna pada permukaan kulit, antiseptik. Okey, kaedah yang keempat iaitu disinfektan. Disinfektan ialah bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup seperti cadar, tandas ataupun kolam renang ataupun dekat lantai-lantai hospital. Okey, digunakan disinfektan. Okey, di mana dia boleh membunuh mikroorganisma terutama patogen. Apa yang dikatakan sebagai patogen? Mikroorganisma yang boleh mendatangkan penyakit. Okey, tetapi disinfektan ini tidak sesuai kepada kulit ataupun luka. Kalau kita perhatikan bahan seperti dekat rumah kita iaitu bahan peluntur yang combine Clorox, dekat pencuci tandas kita tak boleh sapu dia. Kalau kamu luka, kamu ambil benda tu. Jadi benda tu tak sesuai bagi permukaan kulit. Okey, nanti ada alergi lah. Okey, yang terakhir, kaedah yang terakhir ialah kaedah sinaran, di mana sinaran ultraviolet, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Ini 3 jenis sinaran. Sinaran ini boleh menembusi sel mikroorganisma dan boleh memusnahkannya. Okey, sebagai contoh, sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah. Di mana bilik bedah ni? Bukan di rumah bedah, di dalam hospital. Okey, so itu penerangan kepada teknik aseptik. Okey, sekian, terima kasih.